Itu bicara bab niat semayang dahulu. Kerana adalah yang demikian itu, yang demikian segala sunat rawatib ni. Segala sunat, segala sunat menampal kekurangan fardunya. Kekurangan yang berlaku pada semayang fardu. Ini tafriq dia. Dia punya cabang dia pula ni. Maka apabila jatuh, yang ni berlaku. Maka apabila jatuh, yang ni berlaku. Bukan jatuh barang ni. Jatuh ni berlaku. Maka apabila jatuh, bila berlaku pada fardu. Jatuh ni kekurangan. Oleh kekurangan. Atau hak Jawi baru tulis macam mana? Atau dia? Dia je mana tu? Sub baca hak Jawi tu. Dia je mana? Da alif ra. Cadar. Cadar. Cadar dah. Da alif ra. Rumi tu dia kena pula Rumi. Itu dia kena Rumi. Cedera. Dah cedera nak juga nak cedera. Ceda alif ra. Dia tukar lah. Ceda ra alif lah. Tukar sikit. Ceda alif ra cadar lah jadinya. Ceda ra alif. Cedera. Gitu. Harumi jamnya Harumi. Nak suruh baca dulu. Bak Jawi saya pun salah juga. Tapi saya backing masa belajar. Saya ni pun ceda ye ra. Orang tu kata cadar. Ceda alif ra. Dia nak ceda ra alif. Cedera. Cedera. Hak Rumi molek lah Cik Rumi tu. Maka bila jatuh ni berlaku pada fardu, kekurangan, yang ni oleh kekurangan atau cedera. Berlaku kekurangan ataupun cedera. Kenapa kekurangan ni? Adakah syarat tak cukup? Adakah rukun tak cukup? Tu bukan cedera dah. Tu batal semayang. Faham tak ni? Kalau syarat tak cukup, rukun tak cukup, syarat bagi rukun tak cukup, tu bukan kekurangan, itu bukan cedera, itu batal semayang. Ni kekurangan atau cedera? Mana contohnya? Sebab sedikit kosyoknya. Cedera dah lah. Dan ketiadaan hadir hati. Dan bukan dua kali dan hak Rumi lah. Hak Jawi baru lah. Bukan dan. Saya je. Dua kali tu. Dan hak belah atas. Dan hak belah bawah. Dua kali dan. Wak bulat lah se. Dan ketiadaan hadir hati. Dan lalai. Dan lalai. Jadi dua kali dan tu potong bubuh di dan lalainya. Lalai hati. Hak Rumi ditulis mana? Masuk. Dan ketiadaan hati-hati dan lalainya. Dan lalainya, lalai hati. Ada tak dan lalai? Rumi ada tak? Dan ketiadaan hadir hati, lepas tu lalainya, gitu je. Tak ada dan. Nak dan lah. Sebab dan dua T tu ambil buah situ. Suka lah nak ambil lah buah situ. Nak ambil macam mana? Buatlah reka lah. Kalau komputer boleh reka tau. Boleh ambil tarik buah situ. Dah atas tadi kan dan kan. Dua kali dan. Dia salah letak cetakan lah tu. Dah tadi kan. Sebab sedikit khosyoknya dan ketiadaan hati-hati, lepas tu lalainya. Tu kali dan. Ambil bubuh di dan lalainya. Berlaku kekurangan dalam sembahyang fardu ataupun cedera dalam sembahyang fardu sebab sedikit khusyuk tapi sedikit dan ketiadaan hadir hati dan lalainya. Daripada yang demikian itu, yang demikian
hadir hati sedikit khusyuknya dan ketiadaan hadir hati. Dia khusyuk semayang ni, hadir hati dalam semayang ni ialah sekurang-kurangnya memanglah adalah nisbah kita orang awam ni. Kalau tidak semayang tak tahu ke nak baca mana lah. Kita baca susun bacaan, itu dia panggil hadir hati dah tu. Duk pelihara perbuatan semayang, duk ingat bacaan semayang, tu dipanggil hadir hati. Tetapi sedikit. Sedikit. Hak tak hadir hati langsung macam mana agak-agak. Hak semayang jemaah tu berkali tau. Ada orang jemaah kan? Tu imam 5 rakaat, dia 5 rakaat. Tu imam rakaat lebih. Yang dia naik juga kelima apa? Sebab dia ni, dia menung imam pindah rukun, dia pindah rukun. Imam pindah rukun, dia pindah rukun. Rakaat berapa dia tak tahu je. Tu. Kalau semayang seorang, dia jaga ingat ni. Mana? Terkadang dalam majmu'ah ni. Dalam majmu'ah ni terkadang lah hati tu kurang. Tetapi dalam solat berjemaah walaupun kurang khusyuk, dapat pahala seperti khusyuk sepenuhnya ketika semayang seorang diri. Ada udah bicara dah. Orang semayang jemaah ni kelebihan dia seperti dapat pahala khusyuk sepenuhnya. Jadi gitu main jemaah boleh tak khusyuk Jangan salah faham. Dia nak cerita kelebihan solat berjemaah terdahulu. Nak cerita kelebihan solat berjemaah ni, dia solat berjemaah tak khusyuk, dia dapat pahala khusyuk sepenuhnya seperti semayang seorang diri. Itu kelebihan solat berjemaah. Jangan salah faham pula dah kita ni. Kalau gitu solat berjemaah dianjurkan tidak khusyuk. Bukan. Nak cerita kelebihan solat berjemaah. Sebab terkadang solat jemaah ni dia kadang-kadang dia lebih kalau semayang seorang senyap, dia lebih tenang. Main jemaah ni macam-macam lah. Kiri kanan tu bunyi gitu. Hak bunyi, hak bau pula. Jangan suka hak bau busung. Hak bau busuk. Ni ada orang tu di FB, bagus dianya. Walaupun dia balik di tempat kerja, mana bau dia macam-macam, dia tetap datang berjemaah duduk sebelah, dia bagus. Lepas tu orang pun komen, kalau dia bau tak elok, dia tak boleh masuk sah dengan orang lain. Makruh seumpama tu, sebab dia ganggu orang. Makruh kerana kemungkinan ganggu orang. Kalau betul-betul ganggu orang, haram hukum dia. Dah bau dia macam-macam. Ni hak pula ni hak jenis makan bawang banyak ni. Dia ada jenis hak orang bangsa yang jenis makan bawang banyak. Kita dah cerita hak makan peta, jering, wah kedah dah cerita lagi ni. Makan budu, makan pula itu lagi ni. Hak ni hak cerita memang dia bukan kata lepas kerja. Dia sudah mandi pun, comel pun, dia punya bau dia pelik. Sebab apa? Dia bawang ni dia makan macam gitu je. Ni ada bangsa yang seumpama tu. Dia kena jaga. Sebab tu dia makruhkan orang makan bawang datang berjemaah. Dia nak puji ni walaupun dia busuk tak sempat mandi datang berjemaah. Makruh gitu. Duk sebelah ni nak baca kena wasa. Nak baca kena wasa. Pening. Tu dah pening lah. Hak pening lagi, dia punya busuk dia tepek dengan minyak wangi. Tu lagi pening. Kita duduk sebelah, wangi ke busuk? Wangi ke busuk sebab sekali minyak wangi. Tapi sekali dia tindih. Dia tindih, busuk tu dia tepek dengan minyak wangi. Tu mabuk orang sebelah. Mabuk. Dan nak cerita dalam jemaah ni dia banyak gangguan. Jadi kadang-kadang semayang seorang dan semayang berjemaah khusyuk lebih semayang seorang. Di sini ulama berbeza pandangan. Kalau pandangan Imam Ghazali, lebih afdal semayang seorang dalam keadaan khusyuk lebih, nak banding dengan solat berjemaah khusyuk kurang.
Itu pandangan Imam Ghazali. Pandangan kebanyakan ulama yang lain dah pilih berjemaah. Sebab berjemaah ada ulama kata wajib fardu kifayah, ada ulama kata wajib fardu ain, ada ulama kata syarat sah sembahyang. Ada pun khusyuk, tidak ada ulama yang menghukumkan wajib. Dia gitu. Faham tak ni? Jadi kalau berjemaah khusyuk kurang, kelebihan dia seperti sembahyang seorang khusyuk sebenar dalam kitab kita ni lah. Jadi sedikit khusyuknya dan keadaan hati-hati dan lalai dan mereka itu adalah terjawab pada apabila ada segala sunatnya itu sunat rawatib ni menyempurnakan bagi demikian kurangnya, menyempurnakan dan membaikkan bagi demikian cedera dan sembahyang fardu sebab kurang khusyuk. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni lah yang akan menyempurnakan dan membaikkan dan mencomelkan kekurangan yang berlaku pada sembahyang fardu. Sebab itulah setengah dari kesempurnaan orang yang pelihara sembahyang, orang yang mendirikan sembahyang adalah membanyakkan, memelihara, mana pelihara banyak-banyak, pelihara sungguh-sungguh segala sunat rawatib yang akan menyempurnakan kekurangan dan membaikkan cedera yang ada pada sembahyang fardu. Contoh cederanya kurang khusyuk dalam sembahyang dan ketiadaan hati-hati di dalam sembahyang. Dan jikalau tiada sunatnya, sembahyang fardu sahaja, rawatib qauliyah ba'diyah tidak dipeliharakan, tidak dikerjakan, maka tinggallah fardunya itu kurang dan cedera dan luput lagi dari fadilat yang amat besar yang dijanji bagi orang mengejar akan dia akan sembahyang. Kalau tidak ada rawatib sembahyang fardu banyak kekurangan, maka menghadap Allah di hari akhirat fardu yang banyak kekurangan, yang tidak disempurnakan, yang tidak dibaikkan oleh sembahyang rawatib. Sebab kalau tidak sembahyang sunat rawatib. Jadi dia akan pergi pula kepada pembicaraan sembahyang sunat rawatib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.